Tarekat-tarekat lain tak ada suluk. Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Suluk itu hari penutup ada 550 orang yang dah banyak. Tapi itulah golongan kecil. Guru saya cakap orang bertarekat di akhir zaman ini seperti satu titik dalam Quran. Dalam Quran tu ayatnya banyak, perkataannya banyak, titiknya banyak. Kata guru saya, orang bertarekat di akhir zaman ini seperti satu titik saja berbanding dengan Quran 6,666 ayat. Sangat sikit. Ini supaya kita dapat menghargai, menghargai, menyanjung amalan tarekat. Bukan amalan yang remeh. Saya dah selalu sebut, yang mengisytihadkan tarekat ini ialah ulama tasawuf, ulama sufi jalan-jalan seperti Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, ulama yang paling alim zamannya. Tarekatnya Junaidiyah. Abu Yazid Bustami dengan tarekatnya yang dikenali dengan tarekat Taifuriyah. Abu Haris Muhasibi yang dikenali tarekatnya dengan tarekat Muhasibiyah. Begitulah seterusnya. Jadi tarekat ni bukanlah amalan yang direka-reka oleh individu tertentu, orang-orang kampung. Anggapan macam ini berlaku pada tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an. Kan kita yang menganggap pihak yang berkuasa agama. Misalnya Imam Ishaq menggemparkan pegawai masa itu pusat Islam, menggemparkan. Gempar Imam Ishaq mengajar orang-orang Islam betapa. Kedua, mengajar orang Islam berzikir, beribadat, mesti membayangkan rupa guru. Letup tuan-tuan begitu dekat radio, dekat TV. Macam satu perkara yang ganjil timbul. Perkara yang tak ada agama tiba-tiba Imam Ishaq adakan. Oh, hebat. Dia hantarlah beberapa orang untuk datang ke surau Imam Ishaq untuk buat kajian. Antara hasil kajian itulah Imam Ishaq mengajar orang ramai bertapa. Yang kedua, Imam Ishaq mengajar orang ramai pengikutnya ketika berzikir, ketika solat, membayangkan rupa wajahnya, rupanya atau wajahnya. Sedangkan Rasulullah tidak pernah menyuruh begitu. Rasulullah tidak pernah menyuruh, wahai sahabat-sahabatku, ketika engkau berzikir, hendaklah engkau membayangkan rupa aku. Rasulullah juga tidak bersabda, wahai sahabat-sahabatku, ketika kamu solat, hendaklah kamu membayangkan rupa aku. Membayangkan rupa guru ketika zikir, ketika ibadat, ini persis seperti umat Nabi Nuh menyembah patung-patung Uzzah dan Alata wal Uzzah. Sampai begitu tuan-tuan, memang teruk. Yang akhirnya pada bulan September tahun 1992, Jabatan Kuasa Kebangsaan memutuskan Imam Ishaq sesat, harus bertobat. Pengikut-pengikutnya juga sesat, mesti bertobat. Bukan itu saja tuan-tuan. Seminar-seminar yang diadakan tahun 80-an, semua mengecam Robito, mengecam Solok. Solok ini ajaran Hindu. Lebih-lebih lagi orang bersolok tak boleh makan benda-benda yang bernyawa. Makan sayur-sayur. Memang ajaran Hindu, Solok itu. Hebat. Membayangkan wajah guru. Satu petah kerja khas dibentangkan dalam seminar Sufi Kebangsaan kali kelima. Tahun 1985. Saya hadir, saya pun ingat. Saya hadir dalam seminar itu. Tapi tuan-tuan, masa berlalu. Tahun 2011, Ustaz yang sama yang menuduh Imam Ishaq mengajarkan tadi, membayangkan wajah guru, menggunakan nama Robitoh Guru. Yakin mengeluarkan satu buku kecil yang bertajuk Hukum Robitoh. Dalam buku kecil ini tak ada disebut Robitoh haram. Ada Robitoh wajib, ada Robitoh sunnah, ada contoh-contohnya. Jadi cuba kita bayangkan, tahun 80-an dikecam hebat. 2011 barulah mereka jumpa. Bila saya tanya macam mana boleh berubah ni Ustaz, saya dah baca banyak buku. Antaranya buku-buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Aceh. Saya dulu pun dah ada buku ni. Hebatnya, Imam Ishaq dipetuakan sesat bulan September 1992. 7 bulan selepas beliau meninggal, kerana Imam Ishaq meninggal dunia bulan Februari 1992. Dah mati baru disesatkan. Orang-orang yang menyesatkan, ulama yang menyesatkan jabatan kuasa ini berdosa lah.
berdosa. Inilah di antara dosa yang tak disedari berlarut-larut sampai mati tak bertobat. Orang yang berzina, orang minum arak, orang berjudi, orang yang membunuh dah tobat kerana mereka sedar buat salah. Tapi mereka ini, golongan mereka ini, mereka tak rasa salah. Mereka rasa betul membela, menegakkan agama yang sebenar, menentang kesesatan. Jadi bila nak tobat, tak adalah sampai mati. Inilah golongan orang-orang yang berlarut-larut dalam dosa sehingga mati. Bila dah mati, besok di surga ditanya, kenapa kamu ustaz-ustaz kena masuk neraka ni? Jawapannya, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Sebabnya memanglah saya ustaz, jadi pegawai agama, tapi kami nahudu ma'al khaidin, kami melakukan dosa yang berlarut-larut, kami tak sedar hingga mati. Ramai orang macam tu dia sangka buat baik tapi jahat. Jadi sampai bila-bila dia tak sedar dia buat jahat. Sampai bila-bila sampai matilah. Di akhirat nanti baru sedar Allah. Sebabnya apa tuan-tuan? Banyak sebab lah. Di antaranya ilmu amalan tarekat ini bidang tasawuf. Mereka tak belajar tasawuf. Mereka tak belajar tarekat. Bukan bidangnya. Mereka hanya mahir di bidang fiqh, di bidang tauhid. Bidang tasawuf tak ada langsung. Sehingga setengah mereka katakan tasawuf itu lain, tarekat itu lain. Jangan dikait-kaitkan tarekat dengan tasawuf. Tasawuf itu betul, tarekat itu salah. Memang kita dibuatnya bingung tuan-tuan.